Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Right, kali ni Mok Teh nak kongsikan dengan anda semua resipi tak gulung yang gebu dan bentuk kekal cantik. Macam mana Mok Teh hasilkan supaya kuih tak gulung ni bentuknya kekal cantik dan rasanya yang gebu apabila masuk kat dalam mulut tu. Okey. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Untuk bahan sapuan, okey, 1 biji telur, sedikit berwarna kuning. Okey, mula-mula kita akan pecahkan 1 biji telur lah dan campurkan dengan sedikit berwarna kuning. Ini untuk sapuan atas tat gulung tu nanti. Ini kita akan ambil telur kuning sahaja. Okey, asingkan telur putih tu dan ambil telur kuning sahaja ya. Kat sini Mok Teh akan tunjukkan dengan anda secara detail Okey, dari A sampai Z. Okey. Mok Teh menggunakan senduk yang berlubang tu untuk keluarkan putih telur tu dan untuk ambil kuning telur sahaja. Okey, lepas tu masukkan kuning telur dalam dalam mangkuk tu balik. Lepas tu campurkan dengan sedikit pewarna. Okey, kat sini kalau macam nak campur sedikit air pun boleh. Sedikit sahaja. Okey. Kalau tak nak campur dengan air pun boleh, dia pekat sikitlah. Kalau untuk jimatkan boleh campurkan dengan sedikit air. Okey. Okey, kacau-kacau. Ni kalau tak campur pun tak apa Okey. Kacau-kacau. Okey, pewarna kuning tu terpulanglah. Kalau macam nak nampak kuning sangat, lebihkanlah pewarna tu kan. Macam itulah. Okey, senang sangat buat untuk sapuan kat atas tat gulung tu. Lebih kurang macam ni. Okey, dah siap untuk sapuan. Okey. Kita fokus pula bahan kulit untuk tat. Okey. Mok Teh guna butter lah, buttercup ni, margarine buttercup. Okey. 1 cawan margarine buttercup. Okey, bersamaan 250 gram. Tepung gandum, 3 cawan tepung gandum. Okey, 3 sudu susu pekat manis. 1 biji kuning telur grade A. Sedikit esen vanila, 1 penutup. Sedikit pewarna kuning. 2 sudu minyak sapi. 2 sudu besar ya. Okey, mula-mula tepung gandum tu Mok Teh ayakkan dululah supaya tepung tu kadang-kadang kan ada sampah-sampah dia atau ketulan apa-apalah kan. Lagi bagus ayaklah. Okey, 3 cawan tepung gandum Mok Teh masukkan dan Mok Teh ayakkan terlebih dahulu tepung tu. Baik, ayatkan semua tepung tadilah. Okey, nampak tak selepas dia ayak tu nampak tak sampah-sampah mesti ada kan. Nampak tu hitam tu kan. Itulah perlunya kita ayak, takut termasuk dalam biskut kita tu lah. Okey. Okey, baik, ketepikan gandum yang kita ayak tadi. Okey, kita sediakan bekas lah untuk kita buat tak gulung ni. Baik, mula-mula kita masukkan okey, 1 cawan buttercup. Okey, butter ya, Mok Teh guna butter. Okey, masukkan ke semualah 1 cawan tu. Okey, buat biskut tat ni sebenarnya tak susah pun kalau kita ikut
apa yang disarankan dalam video ni. InsyaAllah jadi. Setelah itu kita akan masukkan susu pekat manis. Okey. Mak Teh masukkan 3 sudu susu pekat manis. 3 sudu besar ya. Susu pekat manis. Ini pengganti kepada gula. Biasa orang taruh gula kan. Tapi Mak Teh taruh susu pekat manis. Pun boleh. Lagi menghasilkan tat kita tu jadi gebu sebenarnya. Okey. Clearkan semualah dekat sudu-sudu tu kan. Keruk-keruk semua. Okey. Lepas tu kacau-kacau sebati ya. Biar margarin dan susu pekat tu tercampur. Kacaunya lebih kurang gitulah. Jangan terlalu lama lah ya. Ini untuk kekalkan bentuk okey, bentuknya. Okey, lepas tu Mak Teh gunakan minyak sapi. Minyak sapi ni bagus ya. Ada tulis resipi tu lagi. Itulah. Okey, lepas tu Mak Teh guna 2 sudu besar minyak sapi. Okey, lepas tu kacau lah. Biarkan sebati juga. Okey. Kacau. Kacaunya pun jangan terlalu lama lah ya. Sebenarnya untuk bentukkan kuih tart yang cantik tu, semasa kita kacau ni margarin ke apa ke, jangan terlalu lama. Jangan terlalu dia bagi kembang. Sebab apabila benda tu kembang, apabila kita bakar nanti, dia akan ikut turut kembang juga. Itu yang buatkan bentuk tak cantik. Lepas tu masukkan 1 penutup esen vanila. Okey, lepas tu kacau-kacau. Okey, buat biskut ni dia tak sama macam buat kek. Kalau kek kita nak mixer dia dengan lama biar berkembang kan. Tapi kalau biskut tak perlu kembang. Okey, untuk menjaga bentuk dia tu biar cantik. Okey, lepas tu masukkan sedikit pewarna kuning untuk cantikkan warna biskut tart kita itulah. Lepas tu kacau-kacau juga. Okey, biar dia tercampur semualah. Okey, lepas tu kita akan masukkan 2 sudu besar tepung jagung. Okey. Okey, setelah itu kita masukkan juga 2 sudu besar juga tepung kastad. Okey, campur tepung jagung, tepung kastad, tepung gandum. Okey. Okey, untuk tips juga bergantung kepada tepung juga ya. Macam mana kita nak duh tepung tu macam mana. Okey, nanti tengok Mak Teh tunjuk dalam video. Nanti macam mana kita nak duh yang macam mana kita untuk bentukkan bentuk tart tu kekal cantik. Okey. Okey, lepas tu masukkan satu biji telur grade A. Yang besar lah. Tapi kalau macam tak ada grade A, boleh masukkan 2 biji yang grade kecil lah, macam grade C ke kan. Okey, ambil kuning telur sahaja. Okey, masukkan. Okey, adunan ni kita kena tengok adunan jadi adunan tu macam mana. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembik. Adunan pun memainkan peranan juga tau. Kadang-kadang tepung ni dia macam tak sama kan. Kadang-kadang memang sukatan kita tu dah betul, tapi kadang-kadang dia menghasilkan jadi lebih lembik, keras. Nak kena tengok-tengok juga. Okey. Lepas tu masukkan tepung gandum yang telah diayak tadi, sedikit demi sedikit. Okey. Ni masuk sedikit kacau ya, macam gitu buatnya. Okey, kacau sehingga gandum tu habislah ya.
Tapi kena tengok-tengok juga ya. Masa kita uli tepung tu, takut terlalu keras dan takut terlalu lembik. Kalau terlalu keras, kurangkan lah. Kalau maknanya kalau dah ngam-ngam jadinya tu, kurangkan lah tepungnya. Okey, kita masukkan semua gandum tu. Okey, lepas ni kita boleh tukar dengan tangan lah. Sebab adunan tak gulung ni perlu kita kacau dengan tangan. Sudu tu untuk permulaan je lah kan. Lepas tu kita kena tukar dengan tangan. Okey, gaul-gaul dengan tangan. Sebatikan semua gandum semua tadilah, agar tercampur semua dan bentukkan dough. Okey, untuk buat tak gulung ni dia tak boleh terlalu keras dia kena lembut-lembut macam gitu. Okey, nak kena lembut dan kita try test ke atas acuan. Kalau dia dah boleh tolak dan dia tak merkah, dia maknanya dia dah terbentuk bentuk dia tu cantik, bermakna itu dah sesuai lah untuk buat tak gulung. Tak gulung dia kena adunan dia tu kena lembut sikit daripada tak biasa, macam tak bunga apa semua kan. Okay. Kalau adunan tak gulung kena lembut sikit. Okey, tengok lebih kurang macam ni tau. Nampak? Waktu tekan ni. Okey, kalau dah bentuk dough macam tu dah boleh stop lah, tambah apa-apa. Maknanya ini dah cantik. Okey. Lepas tu diamkan dalam 10 minit. Nak kena diamkan juga. Okey, waktu tutup diamkan dalam 10 minit lebih kurang macam itulah, baru boleh guna adunan dia tu, dough dia tu. Baik, setelah didiamkan dalam 10 minit lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu ambillah dulang pembakar tu, loyang pembakar tu, sapu dengan sedikit margarin ataupun butter tadilah. Okey, sapukan keseluruhan tu lah. Okey, baik. Lepas tu kita test lah. Okey, sebenarnya acuan tak macam ni lah lebih kurang, tapi Mokti tak guna semua bentuk tu lah, dalam bentuk tu. Mokti semua guna mold dia ni je, bentuk ni je, yang kecil ni je. Sebab apabila Mokti guna tu dia licin kat tangan. Jadi Mokti hanya menggunakan mold dia ni je, bentuk acuan dia ni je. Lepas tu Mokti tekan dengan tangan. Itu lagi Mokti rasa selesa. Tapi ikut keselesaan anda masing-masing lah. Kalau nak guna tekan dengan acuan dia tu pun boleh. Nak guna macam cara Mokti buat ni pun boleh. Okey, ambilkan sedikit dough yang lembut tadi tu. Okey, masukkan ke dalam acuan lah. Okey, Mokti guna acuan yang macam gini. Mokti guna 2 acuan tau. Ni Mokti tunjuk acuan yang ni. Kejap lagi Mokti akan tunjuk guna acuan satu lagi. Okey, test dia. Maknanya kalau kita tolak tu dia lembut keluar dia tu, bermakna dah okey lah tu. Okey, dah okey dough tak gulung kita. Tapi kalau kita tolak dia macam merkah gitu, itu tak cantik adunan dia. Macam ni dah cantik. Okey, nampak. Okey, yang gigi ke bawah, gigi tu ke bawah, yang lurus tu ke atas. Okey. Lepas tu tolak. Okey, ni Mokti test untuk satu ya, supaya anda faham Okey, lepas tu tolak. Tolak dengan lembut. Okey, mold dia tu jangan angkat tau, biar dia ke bawah dekat loyang tu. Jangan angkat mold. Kalau angkat mold yang tak jadi, kita tolak tu. Okey, biar mold dia tu ke bawah. Ini teknik untuk guna acuan dia, bawah dia tu saja. Okey, tolak lebih kurang macam gitulah. Lepas tu betulkanlah air sengit tu kan. Okey, lebih kurang macam tu. Ini contoh pertama Mokti tunjuk ya. Okey, lepas tu kita ambil tart yang dah digulung. Okey, ni tart ni Mokti buat sendiri ya. Hari tu Mokti dah kongsi dalam video Mokti buat inti tart ni. Okey, tolak dengan slow lah jangan tekan-tekan sangat. Okey, dah terbentuk. Lebih kurang macam tu lah. Nampak? Dah bentuk pun. Okey, kuih tart kita. Okey, ni untuk permulaan tau Mokti test tadi. Okey, nampak ni Mokti fokus dekat, lebih kurang macam ni lah. Kemas dah cantik lah nampaknya.
Okey, Mok Teh alihkan kedu Mok Teh ni atas apa? Tempat tempat roti ni. Okey, macam ni lah. Tolak slow-slow lebih kurang macam tu. Acuan tu jangan diangkat ya. Tolak biar dia dengan sendirinya berjalan tu. Macam tu lah lebih kurang. Dah panjang macam tu. Okey. Boleh boleh cut lah. Okey, lepas tu ulang macam gitu lagi sekali. Okey, layan video Mok Teh buat tat ni ya. Okey, tengok dan bagaimana Mok Teh buat dia step by step. InsyaAllah anda boleh buat nanti. Lepas tu rapikan tat tu biar dia lurus cantik lah. Okey, menggunakan spatula tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, apabila dah rapi macam ni boleh. Okey, masukkan inti dia. Okey, tat nanas ni. Okey. Resipi tat nanas ni anda boleh tengok dekat end screen belakang sekali ya. Nanti Mok Teh akan letakkan kat situ kad dia. Nanti boleh tekankan pada kad tu macam mana Mok Teh hasilkan tat nanas sendiri, buatan sendiri, homemade lah. Okey. Okey, memang tat nanas ni inti dia tu memang Mok Teh buat sendirilah. Okey, Mok Teh tak beli pun. Kalau nak beli pun boleh, senang kan. Nak buat pun boleh, nak belajar buat pun boleh. Nanti dekat end screen belakang tu tekan je ya. Okey. Okey, ni contoh Mok Teh dah buat banyak lah. Senang kan buat banyak, susun lepas tu gulungnya lagi cepat kejadiannya. Okey. Tolak dia slow-slow ya, jangan tekan pada tu tau. Nanti bentuk dia hilang. Okey. Slow-slow je. Nampak dia terbentuk bulat. Cantik lah tu. Dah jadi kan? Nampak? Okey. Kemas dan comel. Okey, ni Mok Teh buat banyak lah. Susu banyak-banyak terus. Lepas tu boleh gulung lagi cepat lah. Tadi Mok Teh tunjuk permulaan tu satu ke dua ke. Ni Mok Teh dah. Okey, Mok Teh dah ringkaskan. Mok Teh dah tekan dah banyak-banyak. Aturkan dia tu macam askar dah berbaris kan. Itulah. Lepas tu satu-satu kita gulung dia. Apa lagi kan, gulung lah. Lepas tu susun dalam dulang pembakar tu. Baik, dah siap gulung. Okey, Mok Teh susunkan dalam dulang pembakar ni. Susun pun kena cantik-cantik ya. Semua daripada permulaan sampai akhir nak kena kemas dah cantik. Baru biskut tat gulung kita ni nampak menarik dan cantik. Okey. Nampak tersusun cantik. Rapikan dia. Okey, ni yang last ni. Okey. Lepas tu kita akan sapukan tat ni dengan sapuan kuning telur yang kita buat mula-mula tadi. Itulah. Okey, dah tersusun cantik. Okey, macam askar berbaris kan. Itulah kejadiannya. Kalau kita buat kemas, teliti, memang nampak cantik. Okey. Lepas tu sapulah dengan sapuan kuning telur tadi. Okey, sapu satu persatu. Nampak dah menitis. Seeloknya jangan biarkan telur kuning tu menitis, sapuan tu menitis. Kalau tak, dia nanti melekat apabila kita nak keluarkan tat tu apabila dia dah kita sejukkan. Elakkanlah kalau boleh. Tapi kalau terjatuh juga nak buat macam mana kan. Kuning telur tu kan sebab dia cair kan. Okey, nampak dah tersusun cantik ni. Okey, ni kejadiannya. Mok Teh dah sapu dengan kuning telur tu. Okey, ni ready untuk dibakar lah nanti ya. Okey, panaskan oven terlebih dahululah. Sebelum nak bakar, panaskan oven terlebih dahulu. Mok Teh panaskan dalam 10 minit lah sebelum nak masukkan tat nanas. Okey, Mok Teh panaskan oven 10 minit sebelum nak masukkan kuih tat gulung ni. Okey. Ni dah ready ni.
Askar, macam askar kan. Dia berbaris tu cantik. Dia nak masuk dalam oven tu. Kejap lagi kena bakar dia. Itulah. Biar dia berbaris dulu, kejap lagi dia kena bakar. Okay. Cantik kan kejadiannya. Itulah kalau kita buat cantik, kemas, memang menarik lah. Dan hasilnya pun menarik. Nak kena buat dengan teliti lah. Okey, oven tadi dah panaskan 10 minit. Okey, boleh buka oven tu dan masukkan tat kita ni. Okey. Okey, masukkan perlahan-lahan ya. Okey. Sebab oven tu kita dah panaskan, memang panas lah. Okey. Masukkan perlahan-lahan dalam oven tu. Okey, lepas tu bakarlah macam biasa pada suhu yang Mok tunjukkan ni ya. Okey. Okey, lepas tu tutup. Okey, suhu yang Mok gunakan. Okey. Api atas bawah dah selama 25 ataupun 30 minit. 30 minit itu sebenarnya. Okey, ni. Okey, lepas tu kalau dah masak, nampak tu. Ni Mok ringkaskan. Dah masak. Nampaknya dia dah masak selama 30 minit tadi. Mok bakar dalam 170 darjah Celsius. Okey, selama 30 minit api atas bawah. Okey, dia dah masak ni. Kita boleh keluarkanlah dia. Okey. Nanti dia akan berbunyi masa dia time dia tu. Okey, itu dah menandakan biskut kita dah masak. Masa tu dah boleh angkat lah. Dah boleh tarik keluarkan, sejukkan. Okey, ni Mok akan dia dah masak tu, Mok akan keluarkan daripada oven ni. Cantik, dia dah masak garing betul tu. Okey, keluarkan. Tak, kita nampak. Tada! Nampak cantik kan? Ini masa ni panas lagi tau. Tunggu dia sejuk, boleh masukkan dalam bekas. Inilah kejadian dia. Tat gulung by Mok Teh, nampak. Okey, nak tahu bagaimana Mok Teh sediakan biskut Arab yang sedap dan rasa lemak-lemak susu ni? Okey, jom kita semak bahan-bahan yang Mok Teh gunakan dalam buat biskut Arab ni. Jom. Dua cawan tepung gandum. 1 cawan minyak sapi. Setengah cawan susu tepung. Setengah cawan gula icing. Sedikit ceri. Inilah di antara bahan-bahan yang Mok Teh gunakan dalam buat biskut Arab ni. Senangkan bahan-bahannya. Okey. Ni sukatan ni Mok Teh kurangkan ya. Sebab Mok Teh tak nak buat banyak. Jadi Mok Teh kurangkanlah sikit. Okey. Bahan-bahan pun kita dah sediakan. Okey. Jom kita mula buatnya. Okey, mula-mula kita panaskan minyak sapi tu. Minyak sapi ni kalau nak panaskan pun boleh, tak nak panaskan pun tak apa. Ni lebih kurang 1 cawan kecil je. Mok Teh taruh dalam ni. Okey. Okey. Lepas tu masukkan gula. Gula icing. Okey, gula ni kalau nak taruh dalam ni terus pun boleh, ataupun nak tabur masa dah siap pun boleh. Mok Teh terus masuk dalam ni. Sebab masa untuk taburan dia tu Mok Teh tak taburkan gula, Mok Teh taburkan susu. Mok Teh tukar susu dan gula. Biasa orang taruh gula kan. Apabila dah siap, tapi Mok Teh tukar, Mok Teh taburkan susu. Gula Mok Teh terus masuk dalam okey, dalam adunan ni. Okey. Ini Mok Teh ubah sikit lah. Biasa orang taruh susu saja dalam ni kan. Gula tak taruh, dia taruh kat luar. Tapi Mok Teh taruh terus gula dalam ni. Susu
susu serbuk tu, susu tepung Mak Teh tabur kat luar nanti. Okey, lepas tu campurkan susu tepung tadi, setengah cawan susu tepung. Okey, diaduk-aduk ratalah sehingga sebati. Lepas tu masukkan 2 cawan tepung gandum. Okey, tepung gandum ni Mak Teh ayak terlebih dahululah, ya. Biasa memang kalau tepung gandum Mak Teh selalu kalau buat biskut Mak Teh akan ayakkan dia dululah. Sebab dalam tepung tu kadang-kadang kita tak tahu ada sampah ke apa-apalah, ketul-ketulan. Okey. Okey, kita ayakkan dia dulu. Okey, sebelum kita masukkan dalam adunan tu, ayak terlebih dahululah 2 cawan tepung gandum. Biskut Arab ni anak-anak memang suka sebab dia rasa susu. Lemak-lemak susu tu membuatkan anak-anak sukalah kan. Anak-anak kan suka kalau rasa susu, kalau coklat gitu kan. Okey, kalau macam Almond London tu dia banyak coklat kan, rasa coklat. Kalau macam biskut Arab ni dia rasa susu, lebih kepada susu. Jadi menambat hati anak-anak kan makan kan. Itulah rasa susu tu. Okey. Okey, ayak-ayakkan. Okey, dah hampir siap tu, nampak. Okey, selepas ayak kita boleh masukkan dalam adunan tu lah. Okey, seelok-eloknya diayak terlebih dahulu, ya. Kalau tak ayak pun boleh, tapi seelok-eloknya diayakkan dulu tepungnya tu. Okey, ni dah siap, ya. Okey, lepas tu Mak Teh campurkan sedikit demi sedikit dalam adunan. Okey, masuk sedikit-sedikit. Lepas tu kacau, sedikit-sedikit kacau. Biar dia sebatikan dulu yang sikit tu. Lepas tu baru campur yang kedian tu kan. Okey. Jadi, sebatilah adunan tu. Senang sebatilah. Sebab masuk sedikit demi sedikit. Okey. Kacau rata. Okey, lepas tu kita akan tukar dengan tangan lah. Buat biskut ni memang nak kena gaul dengan tangan baru selesa lah. Kalau dengan senduk tu memang susah sikit lah. Okey, tukar dengan tangan. Lagi selesa kita nak menggaul. Lagi cepat sebatilah dan cepat menjadi dough. Okey. Baik, nampaknya okey, dah hampir okey, dah hampir selesai lah kita gaul dough tu. Dah terbentuk dough macam gitu. Okey, cuba kepal-kepal dan cuba bulat-bulatkan. Kalau macam dia dah terbentuk, boleh terbentuk bulat tu, maknanya dah okey lah, dah boleh bentukkan lah. Nampak lebih kurang macam ni. Okey, dah boleh bentukkan lah. Okey. Lepas tu kan macam biasalah kena tutup dan biarkan dalam 10 minit lah. Okey, biar adunan tu semua betul-betul perap dia tu betul-betul dia dah sebatilah. Macam itulah. Okey, lepas tu sapu loyang dengan margarin. Baik, loyang dah siap disapu tu. Okey, letak tepikan sebelah tu dengan adunan sebelah tu. Okey, Mak Teh akan tunjukkan macam mana Mak Teh gentilkan menjadi bentuk dough bulat lah untuk kuih biskut Arab ni lah. Baik, loyang dah sedia, dough pun dah ada. Okey, lepas tu jangan lupa cherry, ya. Okey, cherry cincang ni untuk hiasan atas tu. Lepas tu penyepit lah untuk kita sepit cherry tu. Okey, ambil sedikit dough. Okey, sebesar ibu jari lebih kurang macam tu lah. Buat kecil-kecil, yang besar sangat lah. Okey.
kepal-kepal dia. Okey. Maknanya dia dah boleh terbentuk. Tu bentukkan bulat. Macam Mokti buat dalam video tu ya. Okey, senang je. Sebab dia tak guna acuan, cuma kita buat bulat-bulat macam tu je. Sebenarnya nak guna bentuk acuan pun boleh. Terpulang pada kreativiti kita masing-masing lah. Tapi biskut Arab ni biasa dia orang bulat-bulat. Jadi kita pun buat bulat-bulat lah kan. Itulah. Okey, dah terbentuk cantik. Dah bulat kan. Cantik kan? Bulat dah macam bola dah. Okey, lepas tu letak dalam loyang. Ini bulatan yang pertama. Okey, Mokti akan tunjukkan bulatan yang pertama. Okey, lepas tu kita ambil cherry tu, cherry cincang tu. Okey. Letaklah atas bulat yang kita dah bulat tadi tu. Okey, ni cherry cincang. Okey, baik. Letak ke atas tu. Apabila dah letak cherry tu, dia dah nampak menarik tau. Itulah. Dah naik seri kan. Itulah buat biskut ni nampak cantik, seronok. Buat biskut ni kalau kita buat tu terus kita belajar, kita buat terus jadi, kita akan rasa satu keseronokan, kepuasan lah. Tapi kalau buat pertama kali tak jadi tu rasa hampir kan. Itulah rasa frust. Tak apa, teruskan mencuba. Okey. Okey, ini yang kali kedua. Mokti buat contoh. Mokti buat contoh sampai 3 kali ya, biar betul-betul faham lah. Okey. Tapi insyaAllah semua dapat buat sebenarnya. Biskut Arab ni tak susah pun, senang sangat-sangat. Okay? Bahan pun senang. Sebenarnya buat biskut ni nak kena ada kreativiti kita jugalah. Okay? Cara penyediaan dia, cara bentukkan dia, nak kena ada kreativiti kita lah. Baru biskut tu nampak cantik. Okay? Okay. Ini kali kedua. Okay. Dah siap untuk kali untuk bulatan yang kedua ni. Okey, lepas tu ambil cherry, letak. Ini Mokti tunjuk kat tangan, senang. Nampak? Dah menarik kan? Letak cherry tu sebab cherry warna merah. Naik seri lah. Okey. Lebih kurang macam tu ya. Okey, Mokti dekatkan. Nampak ya? Alright. Baik, ini kali ketiga Mokti tunjuk ya. Okey, Mokti tunjuk 3 kali je ya. Okey, kepal-kepal dan bulat-bulatkan. Buat macam dalam video yang Mokti buat tu ya. Ikut macam tu je. Buat biskut ni nak kena ada kesabaran jugalah. Sebab nak ganti sesuatu biskut tu, nak hasilkan tu bukan bukan senang juga ya. Nak kena belajar dan kena tekun lah. Sebab ambil masa juga nak buat biskut ni. Okey, sesuatu biskut. Okey, lepas tu macam biasalah masukkan inti dia cherry cincang tu ke atas. Okey, dah 3 biji biskut Arab. Okey, ni contoh yang Mokti buat lah. Untuk anda faham contoh yang mula-mula. Okey, lepas tu gentilah seterusnya sampai adunan terakhir. Okey, sampai adunan habis. Ini dah separuh dah Mokti gentil ni. Lepas tu Mokti akan sambung gentilnya dan letak cherry itulah kat atas tu. Kalau dah siap boleh letak cherry. Okey, ni satu persatu Mokti letak. Okey, nak bagi tips juga ni supaya cherry dia tu tak bila kita dah bakar dia, kadang-kadang cherry tu dia akan terkeluar daripada biskut tu. Okey, tips dia nak kena tekan Okey, lepas kita letak tu kita akan tekan dengan jari biar cherry tu masuk ke dalam sikitlah. Baru cherry tu apabila dah dibakar dia tak terkeluar lah daripada biskut tu. Okey, letak satu persatu ya.
Baik, selepas semua kita dah letak cherry tu dengan penyepit tu, lepas tu kita guna tangan ya untuk tekan cherry tu. Biar dia cherry tu dia masuk ke dalam sikit supaya cherry tu kekal dan dia tak terkeluar nanti. Okay, dia tak tanggal lah daripada biskut tu. Senang cerita, lebih kurang gitulah. Okey, tekan-tekan. Mesti tekan lagi dengan tangan. Macam tu lah ya. Okey. Apabila dia dah tersusun macam tu, nampak cantik dan menarik kan? Itulah. Sedikit adunan lagi. Okey, Mok Teh terus sambung buat sampai habis adunan. Okey, gentel lagi seterusnya. Ini adalah adunan yang terakhir. Alhamdulillah, siap juga Mok Teh gentel ni. Walaupun memakan masa. Okeylah, tekun dah sabar buat. Alhamdulillah, akhirnya siap juga. Okey, tekan-tekan balik, pastikan betul-betul cherry tu tenggelam masuk dalam tu lah. Okey, masa ni kalau dah siap, kita boleh bakar lah. Okey, bakar di dalam ketuhar. Okey, sebelum bakar tu macam biasalah nak kena panaskan dulu tau ketuhar tu. Okey, baik. Di sini Mok Teh okey, panaskan dulu ketuhar tu dalam 5 minit ke 8 minit, lebih kurang macam tu lah ya. Okey, apabila ketuhar tu dah panas, oven tu dah panas, kita boleh masukkan biskut Arab kita tadi. Okey. Okey, masa ni kita kena hati-hati sebab oven dah panas. Okey, boleh masukkan biskut Arab tu. Okey, dan tutup. Biarkan sehingga dia masak. Okey, Mok Teh guna suhu dalam 170 darjah Celsius, api atas bawah, dan bakar selama lebih kurang dalam 15 minit gitulah, lebih kurang. Okey, ringkaskan. Nampaknya biskut Arab kita dah masak. Masak ni dikembang sikit lah. Nampak? Tu tips juga kalau buat biskut apa-apa biskut, jangan kacau terlalu lama. Kalau kita kacau terlalu lama, dia akan kembang. Biskut, apa-apa biskut pun dia akan kembang. Kalau boleh elakkan daripada kacau terlalu lama. Okey, inilah hasilnya. Lepas tu kita keluarkan dari oven tu, kita kena sejukkan biar dia betul-betul sejuk tau. Baru kita boleh taburkan tepung susu. Okey, Mok Teh taburkan tepung susu tau, bukan gula icing. Sebab gula icing tadi Mok Teh dah campur dalam adunan. Biasa orang buat dia tak campur gula dalam adunan kan, dia tabur dalam gula, dia tabur gula icing kan. Tapi Mok Teh ganti gula icing tu, Mok Teh tukar, Mok Teh ganti dengan tepung susu. Okey, lepas tu okey, ni dah betul-betul sejuk ya. Lepas tu Mok Teh ambil penapis. Lepas tu okey, ketuk-ketuk lah biar dia terkeluar susu tu. Jadi tersalut ke atas biskut Arab kita tu. Jadi rasa susu, masa nak gigit tu dah rasa susu. Lagi kalau kita dah gigit semua tu, lagilah rasa lemak-lemak susu tu, lemak-lemak manis. Memang sedap lah biskut Arab ni. Okey, lebih kurang macam tu ya. Kalau yang lebihan susu tu nanti boleh campurkan sekali masa kita nak masuk dalam balang tu. Keruk-keruk masuk je dalam okey, dalam balang tu sekali. Okey, dah hampir siap. Okey. Okey. Dah siap. Okey. Inilah dia biskut Arab by Mok Teh. Masukkan dalam bekas. Ini kalau tersalut banyak sikit susunya lagi sedap sebenarnya. Okey, tapi macam gini dah boleh lah kan. Lepas tu bolehlah masuk dalam bekas kedap udara, boleh simpan. Okey, inilah hasil biskut Arab by Mok Teh. Okey, kepada anda kat luar sana yang ingin mencuba, selamat mencuba ya. Memang sedap biskut ni, rasa lemak-lemak susunya memang sedap lah. Okey, itu simpanlah dalam bekas ni.
Okey, inilah dia hasil daripada air tangan Mokti. Selamat mencuba semua. Hai semua. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokti. Alhamdulillah, kali ini Mokti akan kongsikan kepada anda resipi biskut semprit susu dahlia. Dan di sini juga Mokti akan sertakan tips bagaimana nak kekalkan bentuk bunga dahlia kita tu kekal cantik dan tidak kembang masa kita membakarnya. Okey. Walaupun video Mokti ni panjang sikit, tapi Mokti sediakan secara terperinci supaya anda semua dapat dan faham. Yang mana baru nak belajar tu, insya-Allah dapat. Jom masuk ke dapur dan kita intai bahan-bahan. 250 gram butter. 250 gram tepung jagung. 250 gram tepung kastad. 250 gram susu pekat manis. Sedikit esen vanila. Dan sedikit pewarna kuning. Dan juga sedikit buah ceri warna merah. Okey, bahan utama yang Mokti sempat beli semalam iaitu ceri, ceri potong ni, ceri potong merah. Okey, sebelum tu kita akan potong plastik tu masuk dalam bekas lah. Senang apabila kita nak letak ke atas biskut nanti. Okey, masukkan ke dalam bekas lah. Ni tujuan senang, kita nak ambil lah daripada dalam plastik tu, susah kan. Okey. Okey, lepas tu Mokti gunakan butter. Okey. Okey, 250 gram butter. Ni Mokti dah letak dalam dah timbang, dah letak dalam cawan. Dia lebih kurang satu cawan je, 250 gram butter tu, lebih kurang gitulah. Okey. Okey, masukkan sampai habislah. Okey. Sebenarnya butter ni memang sedap lah kalau buat biskut dahlia ni, guna butter ya. Margarin je nama butter. Tak kisah sebenarnya margarin apa pun. Okey, lepas tu susu pekat manis. Okey, ni satu tin tu susu pekat manis, tapi Mokti tak letak satu tin. Mokti letak dalam separuh je. Separuh pun tak adalah sampai separuh sangat. Ini atas terpulang kepada selera kita ya. Kalau nak manis lebihkan, kalau nak kurangkan. Mokti guna lebih kurang macam tu je. Tak banyak mana pun sebab Mokti tak nak terlalu manis. Okey. Okey, lepas tu kacau lah. Okey, masa kacau ni jangan kacau terlalu lama, okey? Okey. Ni tips Mokti nak kasih lah. Okey, kalau kacau untuk buat semprit dahlia ni, tak perlu kacau terlalu lama ya. Okey, itu adalah tips supaya bunga tu kekal cantik. Okey, lepas tu masukkan sedikit esen vanila. Okey, ini tujuan untuk mewangikan biskut kita itulah dahlia. Okey, lepas tu masukkan sedikit pewarna kuning. Ini untuk mencantikkan warna kuning. Okey, kalau tak letak pun tak apa, kalau nak letak pun boleh. Okey. Okey, macam Mokti kata tadi, tips untuk kekalkan supaya kalau kita bakar dia tak kembang bunga tu. Salah satunya kacau tu jangan terlalu lama. Okey, tak perlu guna mixer ya, guna tangan saja, kacau menggunakan tangan. Lepas tu tepung jagung. Okey, Mokti guna 250 gram tepung jagung dan 250 gram tepung kastad. Okey.
Okey, campur sekali lah. Ni sebagusnya diayak dulu tepung tu. Sebab takut ada ketulan ataupun sampah-sampah. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Okey. Diayak. Okey, ni tepung custard. Okey, campur sekali lah. Okey, kacau sehingga tercampur lah. Okey, ni Mak Teh ayak tepung custard. Tepung ni kalau dia dah bersih tak ada benda sebenarnya, tak ayak pun tak apa, tapi lebih bagus ayakkan dia sebab kadang-kadang ada ketulan dan sampah-sampah juga. Kita tak tahu kan. Okey, ni masukkan sedikit demi sedikit ya. Nampak tak sampah dia tu? Nampak kan ketulan-ketulan macam tu. Itulah tujuan kita kena kita kena ayakkan dia dulu. Okey, lepas tu kacau adunan tersebut sehingga sebati. Okey. Split susu ni ada setengah orang dia tak campur tepung custard pun. Dia buat tepung jagung saja pun boleh, nak campur tepung custard pun boleh. Tepung custard ni untuk mewarnakan biskut semprit kita tu cantik, lebih cantik. Okey, macam ni lah. Dough dia nak macam ni, lembut macam ni nak ya. Kalau dah terbentuk dough macam ni, okey. Cantiklah tu. Diamkan selama 10 minit. Kadang-kadang kita guna tepung tu, kadang-kadang kalau macam dah hampir-hampir nak keras, kita boleh kurangkan. Sebenarnya atas tergantung kepada tepung tu. Okey, biar adunan tu memang betul-betul lembut dan senang kita nak tekan dia nanti. Okey, lepas tu dulang tu sapu dengan sedikit margarin. Okey, dan Mak Teh gunakan acuan bentuk macam ni lah. Okey, ini sebenarnya acuan ni dia ada acuan dia, tapi Mak Teh cuma guna bunga dia saja. Sebab acuan tu Mak Teh rasa macam susah nak tekan. Sebab dia licin, jadi Mak Teh guna macam ni lagi senang. Okey, tekan. Tapi kalau ada guna yang untuk jari tu, masukkan jari, ada dekat kedai boleh beli yang macam tu. Ini sebab Mak Teh guna yang acuan tapi guna bentuk bawah dia tu saja. Okey, tapi terbentuk cantik juga kalau kita buat. Nampak? Dah jadi Mak Teh buat tu. Bentuk bunga semprit susu dahlia tu. Okey. Masukkan adunan ke dalam acuan tu. Okey, lepas tu tekan dengan ibu jari. Okey, ni Mak Teh ambil kamera daripada tepi biar anda nampak macam mana dia keluar tu. Tekan, tekannya jangan tarik tau acuan tu. Takut dia tak cantik nanti. Kena pandai mainkan okey, lebih kurang macam tu lah. Nampak dah terbentuk. Ini dua contoh yang Mak Teh buat. Okey, dia dah terbentuk cantik kan? Macam tu lah rupanya. Kalau adunan tu betul-betul jadi, insya-Allah. Bentuk bunga tu pun memang cantik. Lepas tu bolehlah hiaskan dengan buah ceri merah tadi. Terpulanglah ceri merah ke ceri hijau ke, terpulang kepada selera kita lah. Baik, ini permulaan Mak Teh buat. Ini dua contoh lah. Macam ni lah. Okey, tekan buat kuih semprit susu dahlia. Okey, nampak ni dah 3 dah Mak Teh buat. Okey, dan seterusnya buatlah sampai habis adunan tu. Okey. Okey, ni Mak Teh ambil daripada atas kamera daripada atas. Tekannya macam tu lah, ibu jari lebih kurang, masukkan ibu jari je dalam tu. Okey, acuan tu kena kekalkan kat situ lah. Okey, tekan sampai dia terbentuk bunga yang cantik macam kat sebelah tu kan. Macam tu lah. Okey. Nampak tak seni dia tu? Okey, buat biskut ni kena ada seni lah baru cantik. Okey, lepas tu letaklah ceri merah kat atas tu. Menarik bukan? Bentuknya pun cantik. Bentuk yang Mak Teh buat ni kekal tau. Dia tak kembang apabila Mak Teh bakar. Sebab tadi Mak Teh dah nyatakan tadi tips dia kan. Kacau margarin tu, adunan tu jangan terlalu lama. Okey. Okey, nampak? Inilah semprit susu dahlia yang dah Mak Teh tekan dengan jari tadi. Lepas tu Mak Teh letak
Cherry, susun cherry merah tu ke atas bunga dahlia tu. Nampak cantik kan? Buat sehingga habis. Buat biskut ni nak kena ada seni dia tau. Kalau tak ada seni dia tak cantik. Jadi tapi tak cantik. Okey, kalau boleh biskut ni nak nampak yang cantik, yang sedap, kan? Macam itulah. Okey. Tapi biskut semprit ni memang sedap lah. Memang rasa dia tu memang sedap. Rasa susu dia macam cair kat mulut. Sedap lah macam proy gitu kan. Memang sedap. Okey. Ini adunan, kalau ikut adunan Mok Teh ni insya-Allah lah jadi. Sebenarnya buat biskut ni tak susah pun. Nak kena ada minat dan kesungguhan kita nak belajar tu kan. Betul tak? Okey. Lepas tu susunlah cherry tu ke semua atas bunga dahlia tu. Cantik. Kejadian dia pun memang cantik lepas dibakar tu. Inilah dia hasil yang Mok Teh buat. Tekan dengan jari je, bentuk pun cantik kan. Tengok bentuk bunga dia tu memang cantik. Kalau kita tahu tekan dia tu, pandai tekan tu, insya-Allah lah memang cantik lah bentuk dia. Tapi untuk permulaan, kalau macam tak cantik, belajar lagi. Biasalah, ada lah kalau pertama kali buat tak cantik, teruskan belajar lagi. Belajar insya-Allah nanti anda akan dapat hasil yang cantik. Yang penting cuba dan cuba lagi. Jangan putus asa kan. Itulah permulaan nak belajar memang macam itulah. Permulaan nak belajar mula-mula daripada tak jadi. Dan kita cuba lagi insya-Allah akan jadi. InsyaAllah. Yang penting ada kesungguhan nak belajar. Okey. Maka terhasillah biskut dahlia ni. Biskut semprit susu dahlia namanya. Itulah. Memang sedap. Anak Mok Teh buat ni dia ulang-ulangnya, dimakannya. Itulah. Kalau tak simpan memang tak sempat raya lah. Nampak? Cantik kejadiannya. Anda kat luar sana boleh ikut tau. Boleh cuba dan ikut resipi Mok Teh ni. Baik, semua kita dah okey, dah susun dalam tray tu, dalam loyang. Lepas tu kita panaskan oven dulu. Sebelum nak guna oven, panaskan dalam 10 minit dulu. Tanpa ada apa-apa kita masukkan dalam oven tu lah. Panaskan saja. Okey, guna api atas bawah. Panaskan selama 10 minit. Dan suhu dia 150 darjah Celsius. Itu oven Mok Teh lah. Sebenarnya oven ni bergantung kepada oven masing-masing lah. Okey. Ini biskut yang dah siap Mok Teh tekan tadi dengan menggunakan jari je. Hasilnya pun cantik. Nampak? Okey, lepas tu dah panaskan. Masa ni hati-hati sebab kita dah panaskan oven. Okey. Masukkan biskut semprit susu dahlia kita tu ke dalam oven. Okey, pastikan oven 150 darjah Celsius, api atas bawah dan bakar selama 20 minit. Mok Teh bakar selama 20 minit. Ini bergantung kepada oven. Itu oven Mok Teh lah. Okey, tak tahulah oven anda semua macam mana. Bergantung kepada oven ya bakarnya. Okey, ringkaskan. Nampak biskut dahlia Mok Teh ni dah masak tau. Dah 20 minit Mok Teh bakar dengan api suhu 150 darjah Celsius. Okey, nampak. Garing dia tu, bentuk bunga dahlia dia tu memang tak lari langsung, memang tak kembang langsung. Memang cantik, kekal macam tu lah daripada awal buat. Sebelum bakar dan selepas bakar pun dia kekal. Bentuk bunga tu cantik. Tipsnya macam Mok Teh cakap tadi lah. Okey, masa nak adunkan butter tu jangan terlalu kacau, jangan terlalu lama. Okey, menggunakan tangan lah, tak perlu mixer. Mixer ni takut dia jadi kembang. Cantik kan kejadiannya. Warna dia pun kekal cantik. Nampak Mok Teh tolak gitu pun dah. Okey. Masih hangat lagi nampak. Dia tak hangus mana pun. Bawah dia pun tak hangus. Macam itulah lebih kurang. Dia dah maknanya dia dah rangup, dah masak lah. Dia tak lemau pun. Memang sedap. Bila rangup tu, ya Allah, memang sedap baunya apa semua.
Inilah dia biskut semprit Dahlia by Mokte. Semprit susu Dahlia. Memang sedap. Anda semua kena cuba tahu, nampak? Bentuk bunga dia tu kekal kan? Kekal daripada awal kita buat tu sampai lepas kita bakar. Lepas tu masuklah dalam bekas. Alhamdulillah. Siap juga Mokte. Siapkan biskut semprit susu Dahlia ni. Lepas tu letak dalam bekas. Nampak menyelerakan kan? Sedap. Ilmu yang Mokte kongsi dalam ni ilmu yang sangat berguna ya untuk nak buat belajar biskut untuk kuih raya ni. Tak perlu masuk kelas pun. Hanya tengok dan tonton video Mokte ni, anda akan dapat ilmunya insya-Allah. Tak perlu berbayar pun. Cuma Mokte minta sudi-sudikanlah like, komen yang membina dan subscribe channel Mokte, okey? Dan tekan tombol loceng. Itu je Mokte harapkan. Okey. 250 gram butter, margarine butter ya. 1 biji kuning telur. 1 penutup es vanila, perasa es vanila. 80 gram gula dikisar. 100 gram tepung jagung, 100 gram tepung kastad, 250 gram tepung gandum, diayak dulu ya. Sedikit coklat rice, sedikit coklat white, coklat putih ya. Dan parut untuk parut adunan tu, dan bekas lah, okey, mangkuk kecil, kertas mangkuk kecil tu. Okey. Baiklah, mula-mula tepung gandum diayak terlebih dahulu ya. Takut ada sampah ke apa kan. Lagi selamat, dan kalau seelok-eloknya diayak terlebih dahulu. Okey, Mokte guna 250 gram tepung gandum. Okey, ayak terlebih dahulu. Okey, untuk tepung tak kisah ya jenama apa nak guna. Okey, janji tepung gandum lah. Okey. Kalau anda biasa guna tepung gandum jenama yang sama, terpulang kan. Kan kadang-kadang kita suka memilih tepung gandum yang macam mana kita nak, jenama apa kan. Guna yang biasa kita guna je, tak kisah tak kisah jenama apa, yang biasa kita gunalah. Alright. Okey, dah diayak tu, nanti kita boleh masukkan kita boleh buat adunan untuk macam margarin lah, masukkan dalam bekas tu lah. Okey, di sini Mokte tunjuk detail supaya anda yang baru masuk ke channel Mokte ni dapat belajar dengan teliti lah. Mokte harapkan kalau siapa yang masuk ke channel Mokte ni, pasti lepas dia tonton pasti boleh buat. Macam tu tahu. Memang lama sikit durasi dia sebab Mokte memang tunjuk secara detail. Okey, Mokte nak anda pandai dan faham apa yang Mokte sarankan dalam video ni. Okey, ini tepung gandum yang telah diayak. Okey, ini tepung jagung. Dan ini tepung kastad. Okey, tepung jagung dan tepung kastad ni 100 gram. Okey, tepung jagung 100 gram, tepung kastad 100 gram. Okey, faham Okey, lepas tu es vanila. Okey, Mokte guna es vanila, perasa vanila lah. Okey, lepas tu kita sediakan butter ya, margarine butter. Mokte guna margarine butter ya. Margarine butter ni memang sedap lah dalam setiap buat biskut.
Lepas tu 1 biji telur. Mokti ambil kuning telur sahaja ya. Kita guna kuning telur sahaja. Kita tepikan telur putih, putih telur tu kita guna kuning sahaja. Okey, lepas tu kita guna ni lah mangkuk kecil, kertas mangkuk kecil tu untuk masukkan biskut kita ke dalam tu. Lepas tu guna parut. Tak kisahlah parut yang macam mana. Okey, ni parut ni Mokti beli dekat Shopee tak silap. Itulah untuk memarutkan macam sesuai lah untuk macam biskut ni. Kan? Itulah. Kita kisahlah janji parut apa yang ada kat rumah kan. Janji parut yang berlubang tu boleh mengeluarkan adunan tu kat bawah tu. Itu boleh gunalah parut tu. Jangan parut kelapa pula. Itulah. Okey, lepas tu kita mula adunan. Okey, buat adunan Okey, masukkan 250 gram margarine butter, jenama butter ya. Okey. Masuk ke semualah. Okey. Ni Mokti sukat dan timbang dulu. Okey. Untuk anda yang baru nak belajar, pastikan anda timbang timbang sukatan. Kalau tak timbang takut nanti terkeras, terlembik, susah pula nanti membazir pula buat biskut kan. Biasalah kalau baru nak belajar memang kena buat macam tu ya, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik. Yalah kalau ada kan yang makcik-makcik menonton ni. Itulah. Kena permulaan baru belajar memang nak kena kita teliti dulu. Kalau dah pro tak apalah, main campak-campak pun tak apa. Okey, lepas tu kita akan masukkan 1 biji kuning telur sahaja ya. Okey, Mokti asingkan putih dengan kuning tu. Kita nak kuning sahaja. Okey, lebih kurang macam tu lah Mokti buat. Guna senduk yang berlubang, yang ada lubang, jadi senang nak tapis. Nampak? Itu pun dia termasuk juga yang kuning tu dalam tu. Okey, Mokti ambil balik Okey, kurang gitulah. Masukkan balik dalam tu. Okey. Ni telur ni boleh guna grade C. Mokti guna grade C ni sebenarnya ni. Boleh je. Okey, 1 penutup esen vanila. Okey. Vanila ni untuk mewangikan biskut. Okey, jadi bau telur tu, hanyir telur tu apabila kita letak vanila dia kuranglah hanyir bau telur tu kan. Okey, lepas tu kacau. Okey, nak bagi tips juga ya. Okey. Untuk buat biskut, elakkan kita kacau terlalu lama. Apa-apa biskut pun ya. Itu tips macam nak kasih. Nak ingatkan kepada semua. Kalau buat biskut jangan kacau terlalu lama. Dia lain tak macam kek. Kalau kek kena mixer lama. Dan jangan guna mixer, guna tangan. Okey, lepas tu masukkan 80 gram gula pasir ataupun gula kastor, gula halus lah. Gula icing pun boleh. Okey, Mokti guna gula biasa je. Lepas tu Mokti blend. Sama je sebab dia halus macam gula yang halus tu lah. Mana yang ada gula kat rumah je lah ya. Okey, lepas tu gula ni kalau macam nak rasa manis lebihkan lah. Tapi kalau nak kurangkan lagi. Lagi sihat. Macam tu lah ya. Atas selera kita. Okey. Tapi resipi yang ditetapkan ni 90 gram. 90 gram pula. 80 gram gula pasir. Gula halus. Mokti guna gula pasir dan Mokti blend lah. Okey, jadi halus jugalah gula tu. Okey. Okey, lepas tu kita akan campurkan 100 gram tepung jagung. Okey, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adunan tu ya. Jangan masuk terus sekali macam tu. Okey, sikit demi sedikit. Lepas tu digaul-gaul. Kurang macam tu ya. Okey. Gaul-gaul. Okey, lepas tu dah masuk tepung jagung. Masukkan 100 gram tepung kastad. Okey, tepung kastad ni pun 100 gram juga. Okey. Tepung jagung 100 gram dan tepung kastad 100 gram. Okey, timbang ya. Untuk permulaan kena timbang tau. Takut nanti sekarang macam Mokti cakap tadi lah, takut terkeras terlembik nanti. Okey. Untuk baru nak belajar kena buat macam tu lah. Okey. Mokti masa mula nak belajar pun memang timbang semua.
siap beli timbang lagi, siap order lagi timbang tu. Itulah semangat nak belajar buat kuih. Kan nak kena ada semangat lah. Bila dah ada semangat tu, apa bahan-bahan yang diperlukan kita kena wajib belilah. Macam tu nak belajar kan. Okey. Lepas tu masukkan 250 gram tepung gandum. Okey, masuk sedikit demi sedikit juga ya. Masuk sedikit kacau, masuk sedikit kacau lah sehingga sebati. Lepas tu kita akan tukar dengan tangan lah masa nak menggaul adunan ni ya. Untuk sebatikan adunan kena guna tangan juga. Itu lebih baik dan seelok-eloknya. Susah kalau kita guna spatula ni. Okey. Nanti Mokti aku tukarkan guna dengan tangan. Okey, masukkan habis dulu tepung tu. Okey, lepas tu lurutkan dengan tangan lah. Biasa biskut memang diadu dengan tangan lah. Okey, gaul sehingga sebati ya. Okey. Ni kalau dia dah tercampur semua adunan, dah tak nampak gandum putih tu, dah boleh stop lah. Sebab biskut ni dia tak boleh diadun terlalu lama. Takut kembang nanti. Okey, apabila dah tercampur semua, dah sebati semua, lebih kurang macam ni lah. Okey, boleh stop lah. Okay. Dah tercampur kan gandum tadi tu pun dah tak nampak semua bahan lah. Macam tepung kastad, tepung jagung, gandum dah tak nampak. Okey lah tu. Okey. Cuba kepalkan dia tu. Kepal lah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Kita nak lembut dia lebih kurang macam ni. Nak kata lembut juga tak juga, keras pun tak. Macam ni lah adunan dia. Dah jadi cantik lah. Macam tu lah yang kita nak. Okey, lepas tu biarkan sekejap dalam 10 minit macam tu lah. Okey, tutup, biarkan sekejap. Lepas 10 minit kita boleh buka dan boleh buat biskut sarang semut. Biskut sarang semut. Nak buat biskut sarang semut memang perkara utama dia, tips dan bahan utama dia nak kena acuan apa ni? Parut. Bahan acuan dia ialah parut. Nak kena ada parut. Bukan parut kelapa tau. Okey, parut yang berlubang tu. Okey, macam Mokti tunjuk tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu ambilkan sedikit adunan. Boleh parut. Okey. Ini Mokti test je dulu. Okey, selesa ke tak kalau masuk dalam ni. Kalau tak selesa, Mokti guna dekat tangan aja Mokti parut. Ini mini parut tau. Boleh je. Tapi ni sesuai untuk bawang putih, halia, parut ni. Tapi Mokti test dulu. Lebih kurang macam ni lah. Di parut ni Mokti test dulu. Mokti rasa selesa dengan tangan. Tak perlu masuk dalam tu lah. Okey, Mokti ketepikan lubang ni tu. Mokti guna tangan saja. Buat macam gini Mokti rasa lagi selesa, lagi cepat daripada masukkan ke dalam tu. Nak masuk dalam tu pun boleh. Nak buat terus kat tangan gitu pun boleh. Ini lagi selesa. Parutnya tu jangan tekan terlalu tekan cengkaman tekan dia tu. Tekannya macam lembut-lembut je atas parut. Lepas tu kita parut. Baru dia keluar cantik. Lembut je macam tu. Jangan tekan sangat lah. Kat ni kalau tekan dia macam lambat. Parut macam parut. Parut macam kita parut kelapa ke macam gitulah. Tolak-tolak selu-selu gitulah. Nak kena macam lembut sikit. Tolaknya lembut-lembut lah macam tu. Dia keluar macam ni lah. Inilah dah jadilah terbentuk macam tu. Kita nak macam tu lah. Baik, parutnya sehingga habis ya. Sehingga habis tu bolehlah kita masukkan dalam bekas acuan kertas mangkuk kecil tu, mangkuk mini kertas kan. Apa orang panggil macam tu lah lebih kurang ya. Sehingga habislah. Macam ni lah. Dah namanya pun sarang semut kan. Itulah lebih kurang macam pusu sarang semut nampak dia bentuk dia.
Okey, lepas tu ni apa mini kertas. Okey, mini cawan kertas ni. Okey. Okey, Mokti guna yang color gini lah. Terpulang ya, nak pilih yang macam mana. Kat kedai tu bermacam-macam bentuk, corak ada kan. Okey, lepas tu masukkan masukkan adunan tu ke dalam bekas tu acuan tu. Okey, guna sudu pun boleh, senang. Okey, itu yang separuh tu yang Mokti dah buat lah. Okey, Mokti ringkaskan. Okey, maksudnya biar penuh lah, janganlah sampai penuh sangat macam tu. Nanti apabila kita dah bakar dia macam turun sikit lah. Jangan tekan tau, biar je macam tu. Jangan tekan. Dia dah masuk dalam acuan tu, jangan ditekan. Biar penuh macam gitu je. Okey. Macam Mokti buat. Okey. Dah susun dalam bekas tu, nampak cantik lah. Lepas tu okey, taburkan coklat ke atas tu. Okey, coklat rice. Okey, Mokti guna 2 coklat rice. Yang warna putih satu, yang warna coklat ni satu. Okey, nak warna coklat saja pun boleh. Warna putih tu untuk menampakkan lagi macam cantik lah, macam semut, telur semut gitulah lebih kurang kan. Okey. Nampak kan, nampak macam semut. Itu dinamakan biskut sarang semut. Okey, lepas tu kalau campur yang warna putih tu lagi nampak macam semut, telur-telur semut gitu. Kan. Atas kreativiti masing-masing lah ya. Okey, ni Mokti habiskan adunan ni. Okey, senang je. Mokti, boleh ikut cara Mokti buat tu. Lebih kurang macam tu lah. Buat sehingga habis. Buat biskut ni memanglah duduk kat dapur memang lama lah. Bercinta kat dapur lah. Itulah. Tapi tu tak apalah. Dah kira macam office dah ni. Office Mokti lah ni kat dapur ni. Lebih kurang macam tu lah kan. Kita mak-mak ni dapur tu dah macam office. Sebab hari-hari masuk. Okey, habiskan ni Kadang-kadang biskut ni seronok buat biskut raya ni. Itulah. Lagi tambah menjadi memang seronok kan. Buat menjadi. Tapi kalau buat yang tak jadi tu memanglah kan. Rasa putus asa semua ada kan. Itu semua Mokti dah lalui dah. Sebelum nak pandai macam sekarang ni, masak-masak ni memang dari awalnya memang bermula daripada tak pandai lah. Bermula daripada tak pandai, belajar dan terus belajar. InsyaAllah lah. Okey, pandai nantilah. Okey, dah siap. Okey, satu dulang ni, satu tray ni. Okey, lepas tu masukkan coklat rice. Coklat ni sedap tau. Kebanyakan orang memang minati coklat kan, rasa manis, rasa coklat tu memang sedap kan. Itulah. Okey. Apabila dah ditabur coklat tu, nanti Mokti akan taburkan juga coklat yang warna putih, coklat rice yang warna putih. Lagi menampakkan seri dia lah. Tapi kalau tak ada dah coklat rice yang macam ni saja pun dah cukup, dah okey. Ni coklat rice. Okey, warna putih ni. Okey, Mokti taburkan sikit. Nampak seri kan, naik. Naik seri dia. Apabila warna coklat lawan putih kuning, dia naik lah. Dia naik. Nampak lain kan. Okay, nampak cantik lah, lagi menarik lah. Tabur sikit-sikit je, tak banyak pun. Ni dia seakan nampak macam semut. Kan, coklat tu memang nampak macam seakan semut. Warna kuning tu seakan macam pusu semut tu kan. Warna putih tu seakan telur semut. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Lagi menarik. Apabila dah tabur warna putih tu, lagi menarik lah. Nak buat sesuatu tu biar nampak comel, menarik, puas hati. Kalau buat tak jadi, tak cantik, tak puas hati kan. Biar buat tu, biar buat yang terbaik lah, puas hati. Ada sikit lagi tu yang Mokti belum tabur warna putih tu. Okay.
sikit lagi tu. Okey, Mukti akan buat taburkan semualah. Okey. Tabur yang coklat warna putih tu. Okey. Seakan sarang semut. Itu dinamakan biskut sarang semut. Lepas dah siap semua, boleh panaskan oven lah. Ready untuk dibakar lah kalau dah siap semua tu. Okey, ni Mukti nak ready untuk dibakar. Okey. Dah siap kan? Okey. Ambillah gambar sikit kan. Nampak satu persatu. Nampak dia tu susu cantik dah tu. Okey, rapat-rapatkan sebab dalam bekas tak apa, rapat-rapatkan. Kalau tak ada dalam cover cawan dia tu tak bolehlah rapatkan, takut melekat pula kan. Okey. Lebih kurang macam ni lah susun dia. Nampak kemas dan cantik. Sekarang biskut pun harga dah naik kan, semua naik kan. Itulah, kalau boleh dah pandai buat, belajarlah. Belajar buat sendiri lagi untung. Biskut memang mahal, segala-gala mahal sekarang. Kalau anda belajar, insya-Allah lah. Kan save lah sikit kan. Tak pandai tak apa, boleh belajar. Itulah. Nak belajar kat mana? Macam-macam sekarang ni kan. Kelas, ada kelas yang berbayar, yang free pun ada. Dan yang penting kalau masuk ke channel Mukti memang free lah kan. Yang penting tonton je sampai habis. Dan tekan butang loceng tu untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mukti, insya-Allah. Okey, lepas tu panaskan oven sekejap. Lepas tu kita dah sampai panaskan oven tu lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit bergantung kepada oven lah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan. Okey, dah bunyi dah oven Mukti tu, maknanya dah Mukti set dalam lebih kurang tadi masa tu tadi tu. Okey, Mukti masukkan lah. Kita boleh masukkan. Aduh, masa ni terkena tangan Mukti panas. Biasalah duduk dapur ni ada je kena bahan-bahan panas kan. Itulah, memang panas. Masa nak buka tu memang dia panas kan, terkena pada pintu dia tu. Tapi nasib baik tak melecur lah. Okey, masukkan. Okey, api dalam 170 atas bawah, lebih kurang dalam 15 minit. 15 lebih kurang gitulah, 15 minit. Okey, suhu 170 darjah Celsius. Okey, ringkaskan, nampak tak? Dia dah masak tau, dah bunyi tadi. Dah masak lah tu. Nampak? Dah garing tu sebenarnya tu. Bau sedapnya. Satu dapur Mukti bau ni. Bukan satu dapur, dah masuk kat ruang tamu pun masuk bau ni. Sedap sangat. Time-time ni kan time orang buat buat biskut kan. Itulah. Nampak ni dah masak, Mukti sejukkan. Apabila dah sejuk, boleh masukkan dalam bekas. Dah ready lah untuk dihidangkan. Alhamdulillah, itulah. Okey, 4 resipi dan menu kuih raya by Mukti untuk video kali ini. InsyaAllah moga bermanfaat. Okey, jangan lupa tekan tombol loceng tu untuk dapatkan segala resipi Mukti. Bye. Assalamualaikum.